Okey, selamat sejahtera. Dengar tak suara cikgu? Boleh cakap tak dekat chat? Jelas tak? Siapa-siapa tolong respon. Suara cikgu dengar tak? Okay, ada 18 orang. Nanti sebelum habis kelas, cikgu nak awak isi satu orang untuk isi kehadiran. Okey. Dah lama tak jumpa. Sihat ke semua? Lama tak jumpa. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu cuti sekolah masih lama lagi kita tak dapat lagi pengumuman untuk awak semua datang sekolah. Mungkin kalau datang sekolah, buka sekolah pun dia kata 5 dahulu yang datang. Awak tak form 1, form 2, form 3 semua tak boleh masuk sekolah lagi. Saya tak pasti bulan berapa baru kamu boleh masuk sekolah. So selagi tak sekolah, kita memang kena buat pembelajaran secara online lah. Lagipun PT3 tahun ni tak ada. So kelas, latihan yang cikgu bagi itulah yang menentukan kamu punya markah, kamu punya grade. Hanya cikgu yang beri markah untuk subjek ini. So awak kena bagi komitmen lah. Okey, dah berapa orang ni? 19 orang. Okey. Okay, cikgu teruskan Kalau siapa ada buku teks, tak ada pun tak apa. Awak boleh keluarkan pen. Sebab cikgu nota ni, cikgu yang awak nampak ni dekat slide tu, cikgu akan upload dekat Google Classroom. Kalau awak nak rujuk ke apa ke kan. Okay. Hari ni tak lama, mungkin dalam sampai jam 6 nanti dah siap dah kelas ni. Okay. Ready Okay, tengok. Ini bab 3, kita tak belajar lagi di sekolah. Hari tu cikgu bagi latihan pun awak tak belajar lagi. So hari ni cikgu masuklah untuk cikgu ajar sikit tentang, awak sini, tengok sini. Definisi algoritma ni sebenarnya masa form 1 dan form 2 sudah belajar. Okey. Iaitu satu siri langkah untuk menyelesaikan masalah atau melengkapkan sesuatu tugas untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okey. Ini awak kena ingat. Okey, sebab lepas ni nanti cikgu bagi kuis Kuis tu kena jawab sekarang lah. So awak ingat apa kat sini? Ada siri langkah, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nak salin boleh, nak salin boleh, tak nak salin pun boleh. Tak, sebab lepas ni slide ni cikgu akan masuk dalam Google Classroom. So kalau awak nak download, dan dekat YouTube pun nanti awak boleh tengok. Okey, kalau awak on camera boleh juga. Kalau awak rasa nak on camera kan, nak masuk YouTube boleh juga. Okey. Nak salin, kalau awak boleh ingat, ikutlah. Sebab lepas ni ada quiz. Quiz on the spot. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Tak payah salin pun tak apa, tapi awak kena ingat. Okey. So algoritma ni yang kita belajar dari form 1 sampai form 2, ada 2 benda je yang awak kena buat, iaitu pseudocode dan carta alih. Itu namanya algoritma. Kalau yang awak type masa form 2, yang dalam Tony, Scratch, itu kod atau cara. Okey, algoritma ni adalah sebelum awak membina atau cara. Okey, awak kena rangka dia punya penyelesaian. Okey, ini ulang kaji saja. Okey, apa? Kenapa ni? Siapa ni? Semua nama Cina ni, tak ada tukar. Cikgu tak tahu siapa ni. Yang nama Cina ni cikgu tak tahu siapa yang online, tapi tak apa, lepas ni isi borang Isi borang kehadiran. Sebab cikgu nak hantar pada pengetua. Ni pun ada baru masuk lagi ni siapa. Okey. Okey, next. Ini ulang kaji saja. Okey, next. Okey, apa faedah yang diperolehi daripada kajian serta pembangunan algoritma yang dilakukan? Okey, yang ini pun sama. Apa faedah dia? Kita nak buat atur cara, kita kena buat pseudocode. Apa faedah awak kena buat pseudocode, buat carta alih? Awak tahulah bagaimana komputer memproses urutan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. Okey? Maksudnya awak plan nak buat macam mana kan. Tak semestinya pseudocode tu betul. So bila awak buat atur cara ikut pseudocode, ada salah, awak kena betulkan atur cara itu. Okey. Mempelajari cara, ini semua ada dalam buku teks mempelajari cara menulis algoritma dengan cekap. Lepas tu menambah baik algoritma ni tak berapa penting lah. Okey, tengok yang ini yang awak belajar form 3 ni. Search. Apa itu search? Kalau awak search di dalam internet, apa itu search? Search itu bermaksud cari kan? Dalam bahasa Inggeris, carian. So, search ialah proses carian suatu item tertentu yang terkandung di dalam satu senarai. Awak nak cari apa sebenarnya?
awak nak cari nombor ataupun huruf atau perkataan. Awak tengok Sekejap cikgu ambil pen cikgu. Pen. Okey. Ni awak tengok sini Sama ada nombor 1, 2, 3 kan. Okey. Huruf atau perkataan. Okey. Search terbahagi kepada dua, iaitu linear search dengan binary search. Hari ini cikgu akan ajar kamu linear search saja. Mana linear search? Ni yang bawah ni. Dah foto dah cikgu punya slide. Okey. Tengok. Hari ini linear search saja. Next week binary search. Kalau boleh setiap minggu cikgu akan buatlah sekejap je. Setengah jam. Awak dengar je pun. Okey. Apa itu linear search? Okey, dalam buku pun ada. Kalau awak ada buku teks dekat muka surat sini. Sini dekat sini ni. Atas ni cikgu ada tulis sekali muka surat berapa. Sekejap. Okey ni. Okey. Muka surat berapa? Muka surat 63 hingga 65. Okey. Kalau tak nak tengok pun tak ada. Ramai yang tertinggal buku teks kat sekolah. Cikgu pun sebenarnya tertinggal banyak buku dekat sekolah. Hari tu cikgu datang sekejap baru cikgu ambil buku tu. Okey. Linear search ialah satu teknik carian yang paling mudah, paling senang lah. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak cari dia. Okey, teknik ini bermula dengan menyemak item pertama dalam senarai. So kalau kamu ada satu senarai nombor, nanti cikgu akan tunjuklah macam mana kamu akan semak dari item yang pertama. Ni untuk penerangan mungkin kamu akan keliru sikit Jika item yang dicari tidak sama dengan item pertama, carian akan diteruskan dengan menyemak item kedua. Contoh macam ni lah, awak ada satu senarai nombor 1, 2, 3 sampai 10. Okay, awak nak cari nombor 3. Awak compare nombor 3 itu dengan nombor yang pertama iaitu 1. Sama ke tidak? Macam tu lah. Ni bukan awak yang cari ini komputer yang cari. So awak tak boleh bandingkan diri awak dengan komputer. Okey. Kalau tak jumpa dekat item pertama, awak akan cari dekat item kedua. Okey. Selepas itu, carian akan diteruskan dengan menyemak item ketiga dan seterusnya. Kalau tak jumpa macam mana? Okey, dalam satu senarai contohnya, senarai nombor 1 sehingga nombor 10, cikgu nak cari nombor 20. Tak ada dalam senarai. Okey. Dia still cari mengikut step juga. So dia compare nombor 20 sama tak dengan nombor 1. Lamalah dia akan buat proses itu. Sehinggalah selesai sampai item yang terakhir. Awak tengok dia punya kebaikan. Kebaikannya item dalam senarai tidak perlu diisi. Apa maksud isih di sini? Awak ramai tak faham isih. Isih ni bermaksud susun. Susun Contohnya senarai item itu tidak mengikut susunan. Contohnya nombor 3 dekat depan, 3, 2, 5 tak ikut susunan. Adakah awak kena susun dulu nombor itu? Tak perlu. Untuk linear search tak perlu. Nanti untuk binary search awak kena susun Okey. Itu binary search next week lah. Okey, kelemahannya tidak efisien. Sebab apa? Sebab memerlukan masa yang panjang, terutamanya jika senarai mengandungi terlalu banyak item. Okey, tak apa. Kalau awak tak faham atau cikgu cakap terlalu cepat, awak boleh chat kat sini sebab cikgu boleh baca. Cakap tak cikgu saya tak faham, ataupun awak boleh onkan mic. Awak on cikgu saya tak faham cakap. Boleh je. Okey. Ini dalam kelas 3 edit dan 3A1 saja kan. Tak ramai pun. Okey, 22 orang. Okey. Ini kelemahan dan kebaikan dia. Nanti cikgu ada bagi sedikit quiz. Okey, tengok ni contoh dia cari. Dia nak cari nombor 33. Awak tengok So dia compare nombor 33 dengan 10, 14, 19, 26, 27, 21, 33. Dah jumpa dia akan stop. Awak tengok sekali lagi. Dah jumpa dia akan stop. Okey? Ini senang je sebenarnya, linear search paling senang. Okey, tengok yang ini. Sama juga. Okey, senarai dia adalah yang ni. Yang cikgu ni, nampak tak ni? 20, 14. Dia ikut susunan tak ni? Tak ikut susunan kan? Okey, nombor 20, 14, 19 tak ikut susunan. So, biarkan saja, tak payah awak susun. So, kita nak cari nombor 19. So, awak tengok step pertama, langkah pertama. Langkah pertama. Okey, item pertama adalah 10. Salah ni, cikgu salah ni. Salah type. Nampak ni? 10 bukan 10 ni, 20. Sekejap cikgu betulkan sikit.
Oh, sekejap sebab nanti kan lupa nak betulkan. Okey. Okey. Nampak kan? Nampak lagi tak cikgu? Okey. Tengok item pertama iaitu nombor 20, awak compare dengan 19. 19 ni awak nak cari. Awak nak cari item 19. Biasanya dalam soalan, nanti cikgu bagi soalan dalam buku teks. Mencari item 19. So awak compare dengan indeks kosong iaitu item yang pertama, 20. Tak sama. Bila tak sama, dia akan pergi ke step yang kedua. 14. Tak sama. Dia pergi ke step yang ketiga. Baru jumpa. So dia ada berapa langkah? 3 langkah lah. Langkah ini yang penting. Awak kena kira. 1, 2, 3. Itu saja. Okey? Kalau tanya berapa langkah untuk linear search, 3 langkah. Itu saja. So 3 langkah macam ni. Kalau tak faham atau cikgu cakap laju, beritahu Senyap kelas ni sebab cikgu, kalau dalam kelas cikgu nampak orang buat apa kan. Yang ni tak nampak, semua off kamera. Tak faham. Rujuan tak faham. Okey. Dia macam ni Rujuan. Kita nak cari sesuatu nombor 19 dalam senarai nombor ini kan. Bukan kita lah, actually komputer nak cari. Komputer nak, kita ada satu senarai nombor ini, nak cari nombor 19. So dia langkah dia kena compare satu persatu, one by one, mengikut ini, mengikut apa orang kata step dia. Mana cikgu punya pen? Okey. Ni mengikut 19 ni compare dengan yang pertama, nombor 1. Tak sama. Bila tak sama, dia pergi pula compare dengan 14. Kedua, tak sama. Pergi 19. Sama kan? Bila dah sama, dia stop. Okey, sini dia dah stop. 3 langkah saja. So, ada 3 langkah. 1, 2, 3. Itu saja. Sangat senang. Okey, tak apa. Kalau tak faham, nanti awak tengok lagi nanti seterusnya. Oi, dah kuis dah. Faham tak? Cepat sebelum kuis. Apa lagi nak tanya? Ni siapa tanya how to tukar nama? Nak tukar nama apa? Sekejap, tak faham. Ni cakap Cina ni apa ni? Cikgu tak faham ni. Okey. Okay, kuis Sekarang ni kejap. Nanti awak pergi ruangan chat. Awak kena klik satu link Sekejap. Okey, copy. Okey, semua pergi chat. Pergi dekat chat. Cikgu ada letak satu link. Okey, buka situ. Buka link itu. Dah buka belum? Okey. Dah buka belum? Dekat chat, awak pergi situ. Dia ada satu link. Okey. Dia ada QA. Kalau siapa tak faham, awak tengok dulu. Awak klik link tu. Okey, kejap cikgu tunjukkan dekat sini. Meet. Present. Start nah. Sekejap. Your entire screen. Okey. Okey. Sebelum awak klik link tu, kalau awak tak faham, awak tengoklah. Cikgu share. Okay, nampak situ. Join the quiz kan? Dia ada QA dengan polls. Awak pergi polls, awak type nama awak dan tekan join. Okay. Sebab nanti cikgu akan tahu siapa yang join dengan tak join. Okay. Sekejap, cikgu pun nak kena buka dulu. Awak tulis nama awak dekat polls tu. Sekejap. Dah masuk semua? Cikgu tak dapat tengok siapa yang dah masuk.
start ah. Oh, dah masuk ni. Cikgu dah nampak. Okey, Deh Jin Hong, Chia Yong Kiat, On Chun Yi. Okey, semua dah masuk Sekejap. Cikgu nak share. Okey. Siapa buka ni, kalau ada 2 handphone ke apa ke, you boleh tengok siapa yang dah masuk. Berapa orang tu? 1, 2, 3. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu dulu. Masuk cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang. Okey, cepat. Lagi. Apa? 18. 18 orang dah. Okey. Ada yang nak masuk lagi tak? Masa saya tekan sudah tamat. Masuk. Okey. Okey. Okey Okey, tengok situ. Berapa langkah yang diperlukan untuk mencari nilai 7 dalam susunan 1, 4, 8, 7, 10, 28? Kira saja. Berapa? Awak klik je lah. Okey, jawapan yang betul adalah 4. Okey. Semua betul ni. Okey, semua betul. Ada seorang jawab 5, salah kira kot. Okey. Yang jawapan betul adalah 4. Sebab awak kira lah nombor 1, 4, 8, 7. 7 adalah nombor yang ke-4. Senang je soalan. Okey. Linear search memerlukan data disusun terlebih dahulu. Betul ke salah? Tadi cikgu dah cakap. Ada juga yang jawab betul dan salah. Separuh salah, separuh betul. Tak perlu linear search, tak perlu susun dulu. Cikgu dah cakap tadi, kalau data kita tidak mengikut susunan, awak tak perlu susun. So awak tengok, jawapan dia adalah salah lah. Okay, dah tak perlu susun. Okay, next question. Apakah kelebihan linear search? Tadi cikgu dah ada tulis dekat slide tadi. Mudah digunakan bagi data yang sedikit. Kod yang digunakan sangat sukar. Boleh digunakan bagi bilangan data lebih dari 1 juta. Apa dia punya benefit, kebaikan linear search yang awak nampak lah. Okey, masih ada yang keliru. Mungkin tak faham kot. Okey, jawapan mudah. Linear search ni dia punya benefit satu saja, mudah. Kan, awak nak buat, awak kalau cikgu kasih soalan linear search pun mudah. Awak boleh kira kan tadi dengan cepat. Okay, mudah dan dia tak perlu susun. Okay, tengok jawapan dia itu. Okay, kelemahan dia apa? Dia punya keburukan lah linear search ni, apa dia? Okey. Juga ada yang salah, biasalah kan belajar. Okey, memerlukan masa yang panjang kalau data tu terlalu banyak sebab dia mengikut susunan, dia tak pandai, dia check dari nombor 1, 2, 3 kan. Kalau data tu ada 1 juta, lambatlah nak cari kan. Dia pula yang dicari pula dekat susunan yang paling hujung, memang lambat. So dia masa dia panjang. Okey, yang tu. Ada lagi, apa akan berlaku dalam linear search sekiranya data yang dicari tidak terdapat dalam senarai? Awak nak cari 20 tapi dalam senarai tak ada. Apa buat?
Okey. Ya, jawapan dia adalah yang pertama tu, carian tetap dilakukan sehingga item yang terakhir. Okey. Okey, nombor 1. Tengok tu, siapa nombor 1? Chow Eun. Dia yang paling pantas lah. Yao Zu, Beijing Hong, Si Ying, AZ. Okey ya. Tapi kenapa AZ? Oh ni sebab salah satu. Okey. Okey, boleh kembali ke, awak boleh tutup Slido apa ni, yang quiz ni, awak pergi masuk meet tadi balik. Okey. 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 Linear search senang je. Mei Hui baru nak masuk. Dah nak habis dah. Dah habis, quiz dah habis. Habis dah. Sekejap je cikgu punya kelas. Okey, awak tengok sini. Dah habis. Isi kehadiran. Kehadiran cikgu beri di ruangan chat. Sekejap cikgu kasih link. Sebab cikgu tak nak yang tak datang isi. So siapa yang datang hari ini, awak pergi ke ruangan chat sekarang, awak isi terus. Sebab cikgu akan tutup link ni selepas kelas ni. Okey, sekarang isi. Sekarang awak isi isi nama, kelas apa, dengan tarikh kot tak silap. Isi sekarang. Semua pergi ruangan chat, 22 orang ni. Pergi dan isi sekarang, terus send. Sebab cikgu nak kumpulkan data awak. Sebab form 2 dengan form 1 cikgu buat sebelum raya hari tu. Form 3 tak sempat. Okey, so siapa tak ada buku teks, cikgu ada kasih kerja ni, awak tengok. Awak salinlah dekat sini. Kalau tak sempat salin pun tak apa, cikgu simpan dekat Google Classroom. Awak boleh ambil slide ini. Ni ada ni. Okey, ini aktiviti 3.1 kerja rumah awak. Okey, yang dah siap isi kehadiran, awak tengok dekat ni sekali lagi. Okey, awak buat, okey, tengok senarai ni. 25. Ni mesti kenapa Mei Hui ni dia internet slow kot. Ni Jin Cheng pun baru masuk ni, kelas dah habis dah. Okey, tak apa, nanti cikgu upload dekat YouTube, awak boleh dengar dekat situ sama juga. Okey, sebab cikgu rekod ni. So awak tengok sini aktiviti 3.1. So siapa yang tak ada buku teks, awak buat dekat kertas pun tak apa. Okey, awak buat ni, senarainya adalah 25, 10, 35, 45, 5. Dia tak ikut susunan, sama juga. So awak tak payah susun ke apa. So awak buat nombor 2A. 2A. B ni kita tak belajar lagi ya. B ni next week lah. So awak buat 2A, cari nombor 5 dengan menggunakan linear search. Buku 1 atau buku 2, mana-mana pun boleh asalkan awak buat. Buat, lepas tu awak ambil gambar, hantar dekat turn in dekat Google Classroom, lagi senang. Kalau awak hantar dekat WhatsApp, cikgu banyak sangat kelas, nanti bercampur. Okey. Nombor 3A pun sama, cari nombor 40 dengan menggunakan linear search. Macam mana jalan kira dia? Jalan kira dia macam ni. Ni, langkah ni. So ada berapa langkah? Kalau ada 5 langkah, so ada 5 baris. Awak buatlah warna sikit. Okey, warnakan sikit. Memanglah awak tahu dah, awak kira terus dapat jawapan, tapi awak buat step dia macam ni. Faham tak? Lagi siapa tak faham sebelum cikgu habiskan kelas? Okey, selepas ini cikgu akan masukkan slide ini di dalam Google Classroom. So awak boleh download, siapa nak print, ada printer boleh print, tak nak print pun awak boleh baca dalam tu. Juga kalau siapa yang susah nak masuk Google Classroom, cikgu akan upload dekat YouTube, dekat Facebook SMK Pantai Remis, cikgu masukkan juga nanti. Awak boleh cari di situ. Awak nak belajar sekarang senang je sebenarnya dekat rumah. Okey Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Kerja kursus. Actually kerja kursus awak kena buat juga, tapi tunggu sampai sekolah nanti. Okey. Markah awak untuk naik kelas
ke form 4 hanya cikgu yang bagi melalui kerja-kerja macam ni lah, kelas, latihan. Sebab masalah kita punya ni kan, satu negara ada penyakit kan. So kerja rumah yang senang. Okay, next week sama juga hari Isnin. Kalau cikgu hari Isnin tak sempat, cikgu akan buat kelas hari Selasa. Tak lama. 30 minit saja. Macam ni lah. Kelas macam ni pendek-pendek. Cikgu kerja hari ini aktiviti 3.1. Yes, Yozo. 3.1 tapi bukan semua. Okay. 3.1 nombor 2A dan 3A. Kerana 2B dan 3B belum belajar. 2B dan 3B next week. Senang je. Okay, ni nampak 2A dan 3A. Lepas tu dah siap, awak snap, ambil gambar, turn in dekat Google Classroom. Okay. Dah habis kelas. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Awak boleh, jangan lupa siapa yang belum isi kehadiran nanti awak isi tau. Okay, jumpa lagi. Okay. Bye.